Kenapa kita di hujung zaman untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Baik. Maka kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ada aset kita yang sebenarnya yang sangat berharga, yang kita boleh janakan dia untuk kita cover balik masa-masa kita yang lampau, yang kita sia-siakan dia. Boleh sebenarnya. Kita dah sia-siakan masa kita, ataupun dah kita rasa masa kita yang lampau tu 20-30 tahun yang dulu, kadang-kadang entah aku buat apa, entah semayang aku macam mana, entah baca Quran aku waktu itu macam mana. Kita dah kadang-kadang boleh bajet dah, boleh agak dah. Bila kita belajar baca Quran sekarang, ngaji Quran sekarang, kita dah boleh agak dah. Dulu aku baca Quran, ya Allah, macam mana? Kalau dah kita menuntut ilmu sekarang, kita dah boleh agak dah 20-30 tahun dulu. Waktu itu aku semayang pun tak ketahuan lagi, kan? Kita telah mensia-siakan kadang-kadang 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun masa yang lampau, tak tahu buat apa, kan? Maka sekarang nak buat macam mana? Kena gunakan aset yang ada pada kita ini untuk kita janakan dia sungguh-sungguh, supaya bila kita pejam mata nanti, kita tidak ketinggalan, kita tak kerugian, kita tak muflis, kita tak bankrupt, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah kata para ulama, aset kita yang paling berharga sekali, yang tak guna modal banyak. Saya tak mahu guna modal besar-besar, sebab saya pun jenis tak ada modal. Kan nak abang tuan-tuan kena guna modal banyak, tuan-tuan kan pergi derma sebiji kereta dia nak, pasal apa hak tu modal banyak. Saya pun kalau derma sebiji kereta, saya pakai nak jalan kaki je, kan? Jadi nak abang hak jenis tak ada modal senang. Kan, sebab sama-sama kita pun bukanlah ada modal besar sangat. Apa dia? Kata para ulama, lidah kita. Inilah satu aset yang ada pada kita yang paling berharga. Yang sekarang ni, kalau kita nak dapatkan balik masa-masa lampau kita, pahala-pahala lampau kita yang kita sia-siakan, ni ada lagi aset kita, senjata kita yang kita boleh gunakan untuk janakan pahala, untuk janakan kebajikan, untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan ini saja kita masuk dalam golongan as-sabiqun was-sabiqun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh. Tapi kena ingat, walaupun dia aset yang berharga, tapi lidah ni ada 7 penawar, ada 20 racun. Ni lidah. Daripada dia lah terbitnya 7 penawar, dan daripada dia lah ada 20 racun. Sebab tu dalam kitab-kitab ulama ada sebut dah, lidah ni ubat dia 7, penawar dia, dan penyakit dia, afat dia 20. Lepas tu kena jagalah. Apa dia? Penawar dia. Kalau kita guna yang ni, jadi penawar, jadi pahala, jadi kebajikan. Pertama, tilawatul Quran, guna untuk baca Quran, jadi penawar. Yang kedua, selawat atas Nabi, guna untuk selawat atas Nabi, jadi penawar, jadi kebajikan, jadi pahala. Yang ketiga, guna untuk berzikir. Berzikir termasuklah tasbih, tahmid, apa semua tu berzikir namanya, kan? Guna untuk berzikir, jadi penawar. Yang keempatnya, guna untuk istighfar, jadi penawar. Yang kelimanya, guna untuk amar ma'ruf, jadi penawar. Suruh orang buat baik, kan? Nasihat orang benda yang baik. Yang keenamnya, nahi mungkar, nasihat larang orang supaya jangan buat benda tak elok. Mulut kita juga, itu jadi penawar, jadi pahala. Dan yang ketujuhnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam hari, di waktu-waktu sunyi, kan? Bermunajat, ya Allah, ya Allah, kan? Itu juga menjadi penawar kepada kita. Ni 7. Lain daripada itu tak ada. Lain daripada itu semua tak ada, kan? Gunalah lidah kita untuk 7 perkara ini. Dan aset inilah yang sebenarnya boleh menolong kita untuk akhirat nanti.
tapi racun dia 20, tuan-tuan. Silap cakap, silap guna, hak racun ni lah. Nak sebut juga ke? Banyak ni. Al-kalamu fi ma la ya'ni, cakap benda-benda hak tak ada faedah, itu racun. Sebab bila kita cakap benda-benda hak tidak ada faedah, satu masa mesti salah. Yang kedua kan, fudulul kalam, ni racun-racun belaka ni kan, fudulul kalam, cakap lebih-lebih sangat kan. Nak abang benda tu bagi orang faham sekali je, dia balas sampai 3, 4, 5 kali kan. Menang, 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 menang. Nampak menang sekali 2 cukup lah, dah 3 kali pun cukup lah, dah menang. Gol, dah gol, tengah jam orang berhenti. Yang tu fudul kalam, lain-lain kali jadi tak ada faedah. Yang ketiga, al-khawd fil batil, kata Imam Ghazali, berbicara pada perkara-perkara yang batil, benda-benda yang salah. Bercakap, berbincang, berbicara pada perkara yang salah. Yang ni juga racun. Dah tahu benda tak betul dah, nak sembang juga, nak bicara juga, nak cakap juga. Nah, yang kelima, yang keempat, al-mira' wal jidal, bertengkar dan berdebat pada benda yang tidak faedah. Sikit-sikit nak bertengkar, yang tak ada apa pun kan. Yang kelima, al-khusumah, kata-kata yang menerbitkan permusuhan. Kata-kata yang menimbulkan permusuhan, perkelahian, berkelahi itu memang cakap tak elok kan? Yang keenam, at-ta'aqqur fil kalam, cakap ta'aqqur fil kalam ni, cakap nak bagi orang kita kata memperhiaskan bahasa kan. Seolah-olah cakap dia tu memang bila orang dengar dia cakap tu, cara dia cakap tu, cara dia tu, memang seolah-olah menarik manusia kan. Jadi ta'aqqur fi kalam ni tidak termasuk dalam kalam-kalam yang baik, tuan-tuan dan puan sekalian. Racun juga. Ini orang-orang motivasi lah lalu macam ni, over sangat pada cara penyampaian. Yang ketujuh, al-fahsyu was-sab, cakap keji. Fahish, cakap kotor, termasuk mencarut. Was-sab, mencela, cakap mengutuk, mencela orang. Yang ke-8, al-la'nu, mengutuk atau melaknat orang atau binatang atau tumbuh-tumbuhan atau benda. Dia bukan laknat, ni bukan laknat orang aja baru salah. Laknat binatang pun salah, laknat jamadun, makna benda-benda beku pun salah. Laknat batu pun tak boleh, sebab dia makhluk Allah Ta'ala. Mana-mana makhluk Allah tak boleh laknat. Kalau laknat memang berdosa. Dia kata boleh laknat orang, biar laknat pokok. Tak boleh, pokok pun tak boleh kan, batu pun tak boleh, kayu pun tak boleh laknat. Ni racun. Yang ke-9, al-ghina, bernyanyi-nyanyian yang tak ada faedah kan. Yang ke-10, al-mizah, bodek, mengampu, cakap mengampu, cakap membodek kan. Biasanya memang ghalibnya membawa kepada mudarat, bawa kepada dosa. Yang ke-11, as-sakhriyah wal istihza, cakap jenis mempermain-main dan mengejek-ngejek kan. Bahasa ni memang orang guna lalu
kan, peleceh orang, ngutuk orang, dan istihza, dah, peleceh orang, pelekeh orang, dah. Yang ini juga adalah racun dalam bab kata-kata. Yang ke-12, ifsya'us sir, ifsya'us sir, ifsya'us sir, menyebarkan rahsia orang. Kawan tu sebenarnya benda tu rahsia peribadi dia. Benda tu dia buat pun orang pun tak tahu. Kita tahu, kita pergi sebarkan rahsia peribadi orang contohnya, kan. Maka yang itu juga adalah berdosa. Yang ke-13, al-wa'dul kazib, janji bohong, janji yang bohong. Yang ke-14, al-kazibu fil qaul wal yamin. Yang tadi janji bohong, yang ni berbohong pada perkataan dan pada sumpah. Cakap bohong dan sumpah bohong. Yang tadi janji bohong. Yang ke-15, al-ghibah, mengumpat. Mengumpat ni pada apa? Pada nama orang, pada bentuk badan orang, pada pakaian orang, pada, kan, perilaku orang. Kalau tak kena tu semua mengumpat. Yang mengumpat yang harus 6 benda saja, kata Imam Ghazali. Harus 6 perkara saja. Kadang-kadang kita dah buat sekarang ni bukan 6 perkara tu, yang hak jahanam tu, bukan hak 6 tu, yang jahanam. Kalau nak satu masa insya-Allah kita buat satu kuliah khusus saja menjelaskan tentang mengumpat yang harus dan mengumpat yang tidak diharuskan. Bagi detail sikit baru faham. Sekarang ni kita buat benda harus, atau kita buat benda haram, atau kita buat benda apa? Tak. Yang ke-17, zil lisanain, orang yang ada 2 lidah. Sembangan kau ni lagu ni, sembangan kau ni macam ni, cakap kau ni lagu ni, kan. Jadi dia 2 lidah. Maknanya macam panggil orang munafik juga, kan. Cakap kau ni, oh kutuk kau ni, pergi kau ni kutuk kau ni. Dia kata dong tu aku belah-belah mana benda. Belah mana benda macam mana? Benar benda, salah benda. Aku dua-dua semua boleh. Kan? Kufur pun boleh juga. Lah ni kufur pun boleh. Nifak pun boleh lah, sebab semua boleh dia. Yang ke 17, an-namimah, lalat merah. Ngacum aja. Kan? Saja dia mengacum dia, nak bagi orang tu kenal. Kan? Bawa mulut supaya orang tu orang lain marah, orang lain tak suka. Yang ke-18, al-madhu, puji-pujian yang tidak sesuai pada syarak. Puji tak kena gaya tak boleh. Puji ni pun kena patut-patut badan je. Lebih-lebih tak boleh, kan, sebab dia merosakkan orang yang dipuji. Yang ke-19, ghaflah anil kalam fi sifatillah. Yang ni jarang berlaku pada orang biasa, tapi berlaku pada orang awam. Dia cakap benda-benda yang tak patut pada sifat dan pada sifat Allah dan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-20, su'alul awam an sifatillah wa an kalamihi wa anil huruf ghairi. Pertanyaan-pertanyaan orang awam terhadap sifat Allah, zat Allah, adakah bersuara, adakah berbentuk, adakah bersuara dan berhuruf dan sebagainya. Ini kalam-kalam yang ghalibnya tidak berfaedah. 20 penyakit, 7 penawar. Contoh nama. Kita ni ghalibnya bila kita jumpa ustaz, sebenarnya macam jumpa doktor lah, kan. Jumpa tok guru ni sebenarnya macam jumpa doktor lah. Nak ambil penawar, nak ambil ubat. Tapi doktor sekarang kebanyakannya jenis menggunakan penawar daripada lidah. Doktor jenis majlis ilmu ni kebanyakannya majlis ilmu, majlis ceramah, majlis tazkirah yang dapat penawar ialah daripada lidah.
Tuan-tuan tak main dekat ustaz, ustaz cek tangan, ustaz cek kepala, tampak kepala, dia kata kepala elok sikit kan, kod kabuh apa, ni bagi pandang mata basirah. Tak, semuanya melalui lidah untuk menyampaikan, menasihati, menegur, membentuk dan sebagainya, dia boleh lidah. Tapi kadang-kadang suasana kita pada hari ini, ada orang jumpa doktor, dia dapat 2 penawar, dia balik 15 racun. Dalam satu-satu majlis ilmu, dalam satu-satu majlis ceramah pada akhir zaman ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dengar, kadang-kadang yang penawar tu kadang-kadang dengar dapat 2, yang racun tu dapat 15 buat balik. Orang yang kalau pergi ambil, jumpa doktor, pergi ambil ubat 5, pergi ambil racun 15, dia sihat ke? Dia teruk. Nak tanya, fikir baliklah agak-agak. Kalau dalam satu majlis itu bukanlah ada tilawah Quran, selawat atas Nabi, berzikir, beristighfar, dan mengajak manusia supaya buat benda baik, dan mengajak manusia supaya menjauhkan benda salah, ataupun saya menajat pada Allah Ta'ala, tak ada yang 7 ini. Tapi ada yang 20 tadi, bermakna tuan-tuan bukan pergi cari penawar, tapi pergi cari penyakit. Banyak ceramah pada hari ini membawa penyakit yang kronik pada orang yang mendengar ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini bukan lawak-lawak, ini betul-betul mencela orang, menghina orang, kan, mengutuk manusia, melaknat dan sebagainya, adalah benda-benda yang menyebabkan kerosakan di dalam jiwa kita dan juga hati kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Sekarang zaman yang kita ni masa dah pendek, nak cari ubat, nak cari rahmat Allah SWT, adakah dengan jalan itu? Menempatkan diri kita dalam majlis-majlis yang penawarnya dapat sikit, tetapi racun berbisanya yang tuan-tuan bawa balik, kan? Orang ni tak kena, orang ni salah, orang ni tak betul. Menghina manusia itu, menghina orang ini dan sebagainya. Sehingga kan kadang-kadang pentas mimbar juga dijadikan tempat untuk menaburkan racun pada lisan dan bicara, bukan menerbitkan penawar. Inilah yang berlaku, tuan-tuan dan puan. Maka ada orang sangka, ya alhamdulillah aku ni rajin mengaji, aku rajin dengar ceramah, mudah-mudahan dapatlah pahala banyak. Ya, memang kalau benar, kalau betulnya ceramah, kalau benarnya majlis itu majlis ilmu, yang di dalamnya itu, sebab yang nak keluarkan itu cuma lidah saja, bukan daripada perkataan perbuatan lain, kan? Maka sebab itu nilailah majlis yang kita nak duduk, majlis ilmu yang kita nak duduk, kan? Majlis ceramah yang kita nak pergi. Tengoklah sama ada bermanfaat untuk diri kita, menambahkan pahala kita, atau menyebabkan beban ke atas kita lagi di hari akhirat. Ya, fikirkanlah. Ya. Sebab masa singkat, kita nak buang masa lagi dengan benda tak berfaedah. Nak pergi dengar ceramah maki hamun orang ni, bila-bila pun boleh sekarang ada. Tapi tuan-tuan nak cari pahala atau nak cari bala? Kan? Bila kita balik dalam keadaan kita tak rasa pun di mana silap aku, di mana yang aku perlu perbetulkan diri aku, di mana yang aku kena tambah amal ibadat aku, di mana yang aku kena lebihkan, tetapi sentiasalah melihat orang itu salah, orang ini silap, orang ini tak betul, orang ini zalim, orang ini kufur dan sebagainya. Inilah yang berlaku kepada kita pada hari ini. Maka kita buat benda yang salah, kita buat satu benda yang merosakkan nama kebajikan, tapi bukan ada kebajikan tetapi merosakkan. Ada benda yang tuan-tuan kita buat terus dapat hasil dia, maksud dia terus dapat pahala dia. Tapi ada benda kita buat, dia kena sampai hujung baru dikira pahala, sampai siap baru dikira pahala. Daripada permulaan tak kira lagi, sebab dia kira maksud dan tujuan, dan dia juga dikira keseluruhan dia. Contohlah, saya bagi contoh, orang nak tanam ubi keledek,
dia nak dapat hasil ubi keledek, kan? Mula-mula dia cerah dulu, panggil traktor pun cerah, kemudian gembok tanah dulu. Lepas tu traktor tu balik, dia duduk melengur tu, cukup lah, esok dapat ubi keledek. Dapat ada ubi keledek tu. Baru gembok tanah, duduk melengur, tunggu dah hasil keledek, dapat tak? Kalau siapa kata dapat, orang tu gila, kan? Lepas tu hak orang ni dia duduk melengur-melengur, tak apa, esok pula buat batas. Dah buat batas siap, kemarin gembok, hari ni buat batas, kan? Buat batas elok, dah semua siap batas, melengur pula, esok timbul ubi keledek. Dapat ada ubi keledek lagi? Tak dapat lagi. Kena pergi cari benih keledek pula, tanam. Lepas tu tanam biak, jurih budak, baja budak, dapat tak? Mungkin dapat, mungkin lingkup gitu saja, sebab tak jaga. Maka kalau nak dapat ubi keledek tu, lepas tanam, pilah jurih pula, pilah berbaja, jagalah pula. Last sekali, dah esok sampai tempoh dia, dapatlah keledek tu, bolehlah dijual. Ya. Maka kena fikir. Ni contohnya majlis macam ini, majlis ilmu ni. Kalau tuan-tuan nak dapatkan hasil dia, kena daripada awal majlis sampai sudah majlis ni tidak ada unsur-unsur gharar yang memperdayakan, yang menolak pahala-pahala kita. Maknanya majlis ini majlis 5 penawar 20 racun. Maknanya kalau majlis ni tak ada racun tersebut, alhamdulillah majlis itu bermanfaat. Kalau majlis ini ada racun tersebut, majlis ini sia-sia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu kalau kita nak tegur manusia yang lain, yang kita rasa perlu diberikan teguran, perlu kita lakukan amar ma'ruf, jangan terlalu optimis dengan teguran kita itu. Biarlah kita gunakan lafaz umum, itu lebih berfaedah dan lebih selamat untuk kita. Ini sebut nama terang-terang, kita telah menyebut nama dia, dan kita akan menjadi saksi dari Allah Ta'ala bahawasanya kita telah meletakkan orang itu pada satu tempat yang kita dengan dia akan diadili di hari akhirat kelak. Kita menyusahkan diri kita untuk dihisap daripada hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita dah sebut nama sekian-sekian orang, kita terlibat dengan dia secara langsung untuk dibicarakan apa yang kita katakan pada orang tersebut. Bila kita sebut teguran secara umum, orang mana pun boleh ambil manfaat dia, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk selamatkan diri kita. Sebab tu mengumpat ni harus kata Imam Ghazali, contohnya al-istiftah. Di antaranya ialah nak minta fatwa. Boleh mengumpat kalau nak minta fatwa. Apa dia? Ustaz, tapi kena orang dia, jangan pergi bukan tanya orang dia. Tanya bukan orang dia tu tak boleh juga. Nak minta fatwa kena tanya apa, doktor? Korang-korang ustaz, korang tok guru, korang tidak pun mufti, tidak pun ahli jawatankuasa fatwa. Ni nak minta fatwa, pergi tanya siapa? Pergi tanya orang jual ikan. Kawan tu kata, dia keluar fatwa dia lah, pergi tanya artis. Mana boleh? Bila nak tanya tu, ni nak tanya tuan guru, suami saya, bila suami saya dah khususkan orang, kan, maka boleh dalam cara, kalau kita nak tanya hukum boleh sebut nama yang berlaku dengan kita tu. Suami saya memanglah duit belanja sampai tak mau bagi, macam mana pendapat ustaz? Boleh tanya cara hukum, mengumpat dah, tetapi diharuskan sebab nak tanya hukum.